Saya maklumkan di sini, pihak saya dan pihak Alias Salam, pengedar dan penerbit CD saya, tidak pernah mengeluarkan ceramah-ceramah MP3 dalam bentuk MP3 yang dijual di pasaran. Itu adalah cetak rompak, dan pihak saya dan pihak Alias Salam tidak membenarkan sama sekali. Yang cetak rompak pun kami tidak benarkan, apatah lagi MP3 yang sekarang ini berleluasa. Jadi saya minta kepada pihak-pihak yang membeli, menjual dan menguruskan cetak rompak dan MP3, berhentilah. CD yang tuan-tuan beli, yang original, adalah untuk membantu dan menjadi dana yang penting kepada sekolah saya, Pusat Pendidikan Al-Barakah. We once had a teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati ngurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan pegawai, ustaz-ustaz, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kali ini kita telah mendengar bacaan Al-Quran dari Qari, dan kita baru saja mendengar alunan qasidah daripada pelajar-pelajar tahfiz. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita menyebut tentang Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tergambar perasaan rindu, cinta, kasih kepada Nabi kita. Dan memang sebegitulah yang sepatutnya. Nabi adalah makhluk dalam dunia ini yang paling kita cintai. Tidak boleh kita mencintai orang lain lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa pun berhimpun di hadapan kita, tidak boleh kita atasi daripada Rasulullah. Hatta ibu kita sekalipun, sehingga mak ayah kita sekalipun, suami isteri kita pun, anak beranak kita sekalipun, tidak boleh mengatasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang pertama saya nak sebut ada 8 nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ana Muhammadun, aku ialah Muhammad. Apa makna Muhammad? Manusia yang terpuji. Siapa yang bubuh nama Muhammad? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib yang ambil Nabi Muhammad yang baru dilahirkan. Ibunya Aminah meletakkan di atas satu pinggan yang besar, satu talam yang besar. Abdul Muttalib balik daripada Mekah, tengok Aminah sudah melahirkan anaknya, yakni Nabi Muhammad. Abdul Muttalib datuknya ambil Rasulullah, dibawanya di hadapan Kaabah.
dan diisytiharkan di hadapan Kaabah. Ini cucu aku, ini anak Abdullah, anak Aminah. Aku isytiharkan nama cucu aku ini Muhammad. Maka orang-orang di sekeliling Makkah yang berada di dalam yang berada di kawasan Kaabah semuanya bertanya kepada Abdul Muttalib, kenapa dikasih nama Muhammad? Sebab ini satu nama yang terasing, nama yang tidak ada orang yang bubuh nama Muhammad. Tuan-tuan boleh bayangkan berapa ribu manusia di Mekah pada masa Nabi dilahirkan, tetapi tidak ada orang yang bernama dengan nama Muhammad. Masya Allah, subhanallah. Kenapa tidak ada seorang pun yang menamakan dengan nama Muhammad? Sebab Allah pelihara nama ini. Ibu bapa tidak tergerak membubuh nama anak mereka Muhammad, sebab untuk disimpan kepada manusia yang terpuji, yaitu Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang bertanya kepada Abdul Muttalib, kenapa dibubuhkan nama Muhammad? Kata Abdul Muttalib, supaya dia menjadi terpuji di dunia, sehinggalah bila-bila terpuji sesuai dengan nama dia. Tuan-tuan, bermula daripada zaman Nabi Allah Ibrahim sehinggalah Nabi Muhammad dilahirkan, cuma ada 16 orang sahaja yang membubuh nama anak mereka Muhammad. 16 orang, tuan-tuan. Dan ketika Nabi dilahirkan tidak ada orang yang bernama dengan nama Muhammad. Masya Allah, subhanallah, tuan-tuan. Sekarang nama Nabi Muhammad tercatat sebagai nama yang paling banyak dalam dunia. Nama Nabi Muhammad adalah yang paling banyak dipakai dalam dunia, berbilion-bilion, sesuailah dengan apa yang Allah Ta'ala sebut di dalam Quran, wa rafa'na laka zikrak, dan kami tinggikan sebutan kamu wahai Muhammad. Nama kamu akan disebut sangat tinggi, wa rafa'na, kami akan angkat tinggi nama kamu. Yang kedua, nama Nabi Muhammad ialah Ahmad, seperti yang disebut dalam kitab Taurat, seperti mana yang disebut dalam kitab Injil, seperti mana yang disebut dalam Al-Quranul Karim, ismuhu Ahmad. Akan ada Nabi di akhir zaman namanya ialah Ahmad. Tuan-tuan, Siti Aminah di antara sedar dan tidak sedar, di antara tidur dengan tidak tidur, maka Siti Aminah didatangi oleh malaikat, bertanya kepada Aminah, tahukah kamu yang sekarang kamu sedang mengandung, wahai Aminah? Aminah menjawab, saya tidak tahu. Maka malaikat menjawab kepada Aminah, wahai Aminah, kamu sedang mengandungkan manusia yang sangat mulia, yang akan menjadi pemimpin di akhir zaman. Kemudian datang lagi mimpi kepada Aminah, tidak berapa lama selepas itu, wahai Aminah, kamu mengandungkan manusia yang akan menjadi pemimpin umat di akhir zaman, dan hendaklah kamu bermohon kepada Allah berlindung kamu daripada iblis, dan namakan dia sebagai Ahmad. Sebab itu Aminah memanggil anaknya Nabi Muhammad dengan panggilan Ahmad. Tuan-tuan, ini bukan dipanggil wahyu, ini dipanggil ilham. Seperti yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, ilham yang diturunkan kepada mak Nabi Musa alaihissalam. Ketika mak Nabi Musa teragak-agak, sama ada nak letakkan Nabi Musa dihanyutkan dalam sungai ataupun tidak, tiba-tiba ilham Allah sampai. Wa auhayna ila ummi Musa, kami wahyukan kepada ibu Musa supaya diletakkan Musa di dalam bekas kayu, kotak kayu, dan dihanyutkan di sungai. Farudduhu ilaik, dan Nabi Musa akan dikembalikan kepada kamu, kata Allah. Ilham yang turun kepada mak Nabi Musa, letakkan Nabi Musa di sini dan kamu akan dapat semula anak kamu. Begitu juga ilham yang diturunkan kepada ibu Nabi Isa, Siti Maryam, kamu akan mengandungkan manusia yang sangat terpuji. Kamu akan mengandungkan manusia yang bernama Isa, ia akan menjadi rasul kepada umat dia. Tuan-tuan, inilah keistimewaan ibu-ibu para nabi dan rasul. Mereka mendapat ilham tentang anak-anak yang mereka kandungkan. Apa yang akan jadi kepada anak mereka, apa yang akan terjadi kepada anak yang mereka kandung. Ibu-ibu para nabi dan rasul telah pun diberitahu, kamu sedang mengandungkan manusia-manusia yang sangat istimewa. Yang ketiga, nama Nabi Muhammad ialah Al-Mahi. Apa makna Al-Mahi? Orang yang mendapat wahyu. Sebab itu tuan-tuan, diam Rasulullah
Tidur Rasulullah, senyum Rasulullah, lupa Rasulullah, tak sedar Rasulullah, tak terjaga Rasulullah. Semuanya adalah bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semuanya adalah daripada wahyu Allah. Satu hari Nabi Muhammad sembahyang asar. Bila Rasulullah sembahyang asar, Rasulullah hanya buat 2 rakaat sembahyang asar. Lalu sahabat pun ikut Rasulullah. Bila habis 2 rakaat, mereka bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, adakah sudah bertukar sekarang di antara 2 dengan 4?" Kata Rasulullah, "Bukankah aku buat 4?" "Tidak ya Rasulullah, engkau baru buat 2 ya Rasulullah." Maka Rasulullah terus bangun dan dibuatnya lagi tambahan 2 rakaat. Kemudian disudahi dengan sujud sahwi. Maka sahabat pun mengikut. Lupa Rasulullah itu bukan saja-saja lupa. Lupanya itu adalah bimbingan daripada Allah. Supaya nak mengajar kita bagaimana nak buat kalau kita terlupa. Kalau kita terlupa sembahyang, kita bagi salam 2 rakaat. Sedangkan ini sembahyang asar 4. Teruskan sambung lagi 2. Tidak perlu ulang daripada awal. Inilah tuan-tuan bimbingan daripada Allah. Satu hari Nabi Muhammad dengan para sahabatnya berehat setelah penat berjalan. Sehinggalah Rasulullah terlepas sembahyang subuh pada waktunya. Sahabat tidak sedar, Nabi Muhammad tidak sedar. Sedar-sedar dah cerah tuan-tuan. Lalu Rasulullah pun membangunkan kawan-kawan dia dan mereka terus sembahyang subuh berjemaah walaupun pada masa itu matahari telah terbit, menunjukkan kepada kita kalau kita langsung tidak sedar, bangun sembahyang subuh langsung tidak sedar pukul 7.30 sembahyanglah subuh 7.30, dimaafkan kepada kamu. Tuan-tuan, benda-benda ini adalah bimbingan Allah kepada Rasul. Sebab itu tuan-tuan, namanya ialah Al-Mahi, orang yang mendapat wahyu daripada Allah. Yang keempat, nama Nabi Muhammad ialah Al-Hashir. Al-Hashir maknanya ialah tempat orang berkumpul di belakangnya. Nabi Muhammad di hadapan, kita semua berkumpul di belakang di hari kiamat. Untuk apa? Untuk minta syafaat, untuk minta tolong daripada Nabi. Tolong recommend. Kami dah tak tahan dengan azab. Kami dah tak tahan dengan panas di hari kiamat. Kami dah tak tahan dengan peluh kami sendiri. Kami dah tak tahan dengan sejengkai matahari di kepala. Datang berbondong-bondong di hadapan, di belakang Rasulullah. Maka Rasulullah pun sujud kepada Allah Ta'ala. Nabi Muhammad sujud. Allah Ta'ala kata, "Ya Muhammad, irfa' ra'saka ya Muhammad." Angkat kepala kamu wahai Muhammad. Sekarang bukan masa untuk beribadat. Sekarang adalah masa untuk berhisap. Kenapa kamu sujud? Kata Rasulullah, "Saya datang ini ya Allah, nak wakilkan umat saya di belakang ni. Mereka dah tak tahan dengan azab, dengan siksa di hari kiamat. Mereka minta supaya disegerakan hisab. Mereka minta padamu ya Allah, disegerakan hisab mereka." Tuan-tuan, Nabi Muhammad adalah tempat kita nak minta syafaat, nak recommend kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya ialah Al-Hashir. Yang kelima, yang keenam, yang kelima Al-Aqib, yang membezakan di antara buruk dan baik, halal dan haram, jahat dan baik, mulia dan hina, betul dan salah, halal dan haram. Nabi Muhammad lah tempat rujukan dia. Tuan-tuan, kita ada dalam masjid ni dalam 200 orang, 300 orang. Macam-macam kepala ni tuan-tuan. Macam-macam pemikiran. Kepala otak kita macam-macam pemikiran. Macam-macam. Tuan-tuan tengok saya mudah macam-macam pemikiran. Apa malam ni songkok hitam? Dah hamno ke? Apa pula baju Melayu kawan ni? Pemikiran. Bulan lepas pakai serban, bulan ni pakai songkok hitam. Ustaz ni belah mana? Pemikiran tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau nak ikut pemikiran tuan-tuan, berserabut kita. Bila tuan-tuan jadi macam itu, tuan-tuan rujuk pada Rasulullah. Apa hukum pakai songkok hitam? Apa hukum pakai baju Melayu? Ada hadis yang melarangnya? Ada hadis yang mengatakan haram? Tidak ada haram. Selesai masalah. Same point je tuan-tuan hidup kita.
Kalaulah hidup kita rujuk kepada Allah dan Rasul, tak ada gaduh-gaduh kita, tuan-tuan. Tetapi sebab kita merujuk pada akal kita, kita merujuk pada nafsu kita, sebab tu kita pening. Ada satu Pak Haji masuk dalam masjid pakai spek hitam. Kita tengok dia, apa tu imam pakai spek hitam. Cubalah tanya pada Rasulullah, hukum spek hitam, spek hitam, spek hitam, spek hitam. Tak ada hadis yang melarang spek hitam. Halal, pakailah. Itulah tujuan Rasulullah diutuskan, untuk menyelesaikan banyak perkara di kalangan kita, untuk menyelesaikan semua masalah di kalangan manusia. Rujukannya ialah Quran dan hadis. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kamu ada pertikaian, kalau kamu ada masalah dalam apa jua masalah, rujuklah pada Allah dan Rasul. Rujuklah pada Allah dan Rasul. Quran dan hadis, Quran dan hadis. Tuan-tuan, berapa banyak kita hari ini merujuk pada manusia, merujuk kepada sentimen. Kita rujuk kepada sentimen, kita merujuk kepada agak-agakan, kita merujuk kepada sangka-sangkaan. Cubalah kita rujuk kepada Al-Quran dan hadis. Dia dapat jawapan. Kalau nak kira manusia ni, tuan-tuan, berjuta-juta pemikiran, macam-macam benda yang dia nak buat, macam-macam benda pendapat dia, akhirnya bergaduh di kalangan manusia. Nak mengundi bergaduh, nak kempen bergaduh, nak berniaga bergaduh, nak kahwin bergaduh, nak mentadbir masjid bergaduh, nak mentadbir dewan orang ramai bergaduh, nak mentadbir JKKK bergaduh, nak main bola bergaduh. Hai ya Allah, teruk tuan-tuan. Dah lah jarang menang pingat mat, dah menang bergaduh pula. Kalaulah kita rujuk kepada Quran dan hadis, selesai masalah, tuan-tuan. Itulah kenapa kita tidak mengambil Quran dan hadis untuk menyelesaikan masalah. Jangan tanya saya, tanya Rasulullah. Bagaimana nak tanya pada Rasulullah? Ustaz, Rasulullah dah wafat. Rujuk Quran, rujuk hadis, suruh dia buka kitab, suruh dia buka hadis. Ni Nabi kata apa? Quran kata apa? Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat kedua dan ketiga, hendaklah kamu mengikut apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada kamu, jangan kamu ikut lain daripada itu. Tetapi sayang, kata Allah, sedikit sangat kamu yang ikut, sedikit sangat kamu yang ikut. Yang banyaknya dia ikut manusia, dia ikut manusia. Banyak di kalangan orang dia ikut ustaz. Aku tak tahu, aku apa ustaz kata aku ikut, apa ustaz kata aku ikut. Dah, kita ikut ustaz yang ikut Nabi, kita ikut tok guru yang ikut Nabi, kita ikut ustazah yang ikut Nabi. Kalau dia tak ikut Nabi, walaupun dia tok guru, walaupun dia tok guru, kita tak mau, kita mengikut. Sebab tu tuan-tuan, batasan hak yang kita nak ikut seseorang ialah selagi mana dia berpegang pada jalan Allah dan Rasul. Selama itulah tuan-tuan ikut. Bila lari daripada jalan Allah dan Rasul, tinggalkan dia. Tinggalkan dia, tuan-tuan. Dirinya itu, bukan orang lain. Tuan-tuan jangan ikut saya kerana saya, tuan-tuan ikut saya kerana saya ikut Rasulullah. Kalau saya tidak ikut Rasulullah, jangan ikut. Ikut apa yang saya cakap, bukan ikut saya. Kalau tuan-tuan ikut saya manusia biasa yang terdedah dengan dosa, yang sentiasa buat dosa. Tetapi ikutlah cakap saya, selagi mana ia betul pada jalan Quran dan hadis, silakan buat. Tetapi kalau saya ni baik, percakapan saya adalah jahat, jangan ikut percakapan saya, sebab saya bercakap benda yang jahat. Tetapi kalau saya jahat, tetapi percakapan saya baik, ikut cakap saya. Saya ni pencuri tabung masjid. Tu ada orang curi tabung masjid, CCTV rakam tu, tuan. Saya mencuri tabung masjid. Satu hari saya bercakap, tuan-tuan, jangan mencuri tabung masjid, dosa. Padahal saya yang mencurinya. Ikutlah cakap saya, jangan mencuri. Jangan cakap engkau pun mencuri. Kalau itulah tuan-tuan salah. Kita ikut apa yang dia cakap. Kalau saya baik, percakapan saya pun baik,
Tiba-tiba isteri saya tidak baik, anak saya tidak baik. Itu anak saya, itu isteri saya, biarkan. Tuan-tuan nilai saya. Yelah, kalau isteri ustaz pun ustaz tak boleh didik, macam mana ustaz nak didik kami? Berapa banyak Nabi yang tak boleh didik isteri dia? Nabi Nuh tak boleh didik isteri dia. Tuan-tuan nak tolak Nabi Nuh daripada senarai Nabi? Nabi Adam tak boleh didik anak dia, sampai anak dia menjadi pembunuh yang paling awal dalam dunia. Tuan-tuan nak tolak Nabi Adam? Nabi Lut tidak boleh mendidik anaknya, tidak boleh mendidik isterinya. Apa tuan-tuan nak pangkah Nabi Lut alaihissalam? Apa tuan-tuan nak pangkah dia? Terfikirkan, Nabi Muhammad, dua menantunya kafir, besannya kafir, bapa saudaranya kafir. Apa tuan-tuan nak pangkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hanya kerana saya gagal didik isteri saya, hanya kerana saya gagal didik isteri saya, tuan-tuan pangkah saya. Bini sendiri tak terjaga, nak jaga kami pula. Kalau begitu tuan-tuan pangkah Nabi Muhammad. Menantu sendiri pun tak terjaga, nak jaga kami. Tuan-tuan, ini hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak boleh bagi hidayah pada orang yang kamu sayang. Yang boleh bagi hidayah hanyalah Allah. Sebab tu tuan-tuan, rujukan kita ialah Rasulullah. Ambillah selagi mana betul apa yang kita cakap itu berbetulan dengan jalan Allah dan Rasul, ikutlah. Tetapi kalau kita bercakap, kita berbuat benda yang bukan mengikut jalan Allah dan Rasul, kita jangan buat, tuan-tuan. Jangan ikut. Sebab itu nama Nabi yang kelima ialah Al-Aqib. Dia cerita mana betul, mana salah. Sebab manusia kalau dia ikut akal dia, semua benda dia akan kata betul. Duit rasuah pun dia kata betul. Tuan nak pergi haji ke? Ya, boleh nak atas mana nama tuan ni boleh. Tapi upah untuk buat kerja ni kenalah lebih sikit. Dalam 1,200 saya naikkan nama Pak Haji di atas. Eloklah tuan, saya pun dah 60 lebih. Kalau tunggu lagi 10 tahun, bila saya nak pergi haji? Tak apalah tuan, saya tolong tuan, bagilah 1,200. Saya kat tuan, bunyinya bagus, nak pergi haji awal, bunyinya bagus. Kalau nak tunggu lagi lambat, tapi namanya rasuah, tetap tak boleh buat. Rujuk pada Quran, rujuk pada hadis, rasuah. Minta maaf tuan haji, ikut turn. Kalau ada rezeki, tuan haji dipanggil dulu. Cubalah tuan-tuan kita buat begitu. Kalau manusia nak kira kepada akal, semua benda mengikut nafsu dia semata-mata. Tetapi ingat, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah di kalangan kamu ada Rasulullah. Tuan-tuan jangan ambil ayat ni tuan-tuan kata pula, siapa Rasulullah malam ni? Jangan tuan-tuan. Maksud ketahuilah di kalangan kamu ada Rasulullah. Maksudnya apa? Dalam diri kita, dalam jiwa kita ada Rasulullah. Ada kitab Nabi, ada huraian tentang Rasulullah, ada hukum, ada tempat rujuk dengan kitabnya, dengan gurunya. Di situlah maksudnya ada tinggalan-tinggalan Rasulullah, ada hadisnya, ada Qurannya. Pergilah buka, pergilah rujuk. Kenapa tidak merujuk kepada Quran dan hadis? Kenapa tidak merujuk kepada ulama-ulama yang mursyid dan mu'tabar? Ini tuan-tuan kena jaga sungguh-sungguh. Sebab hari ini ada orang yang dia hanya mengikut ustaz semata-mata, dan ustaz tu pula memberi jawapan mengikut sentimen. Kita jangan memberi jawapan mengikut sentimen kita. Kalau kita belah sini, maka kita akan menyokong belah sini. Kalau kita belah sana, kita akan menyokong belah sana. Islam adalah tegak bil qisṭah, tegak pendirian kamu. Tak condong, tak condong, tak condong. Tegak. Haram adalah haram, halal adalah halal. Itu pegangan kita. Tetapi kalau kita condong sebelah kanan, condong ke sebelah kiri, kamu tidak lagi berpegang pada bil qisṭah, berpegang pada teguh kepada ajaran agama. Yang keenam, al-malahim, rasul atau nabi yang berperang. Al-malahim maksudnya ialah nabi yang berperang. Nama nabi keenam, Nabi Adam tidak berperang, Nabi Nuh tidak berperang, Nabi Idris tidak berperang, Nabi Ibrahim tidak berperang, Nabi Ismail tidak berperang. Yang berperangnya Nabi Nuh, yang berperangnya
Nabi Sulaiman, yang berperangnya Nabi Daud, yang berperangnya Nabi Musa, yang berperangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan semua nabi berperang. Nabi Isa tidak berperang, Nabi Yahya tidak berperang, tetapi yang berperang ialah Rasulullah kita, tuan-tuan. Sebab itu namanya al-malahim, orang yang berperang. Yang ketujuh nama Nabi ialah Taha. Yang ke-8 nama Nabi ialah Yasin. Sebab itu bila kita sebut Taha, hati kita akan jadi lembut. Tuan-tuan sebut Taha, tuan-tuan akan jadi lembut hati. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, tidaklah diturunkan kepada kamu Al-Quran untuk memberatkan kamu. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Tidak ada siapa yang bila mendengar Yasin tidak tersentuh hatinya. Tadi saya berceramah di satu jabatan kerajaan, ada 2-3 orang bukan Islam yang duduk di hadapan. Pegawai-pegawai kanan duduk di hadapan. Perempuan bukan Islam. Mereka mendengar ceramah saya daripada jam 9.50 sampai jam 11.30 pagi. Tak bangun, tuan-tuan. Kita cerita tentang Nabi Muhammad. Kita cerita tentang peribadi Nabi Muhammad. Subhanallah. Bila saya baca Yasin, dia tunduk. Bila saya sebut Yasin, dia angkat kepala. Yasin wal Qur'anil Hakim. Dia dengar sampai habis, tuan-tuan. Bila yang lain saya ceramah, dia tunduk. Bila sebut Yasin, dia angkat kepala dia. Sebab Yasin ini menghidupkan jiwa. Nama Yasin itu pun dah tersentuh dalam jiwa kita. Sebab itulah Nabi Muhammad diberi nama dengan manja oleh Allah, Yasin. Kita baca dalam selawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tenang jiwa kita. 6, 8 nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah. Kenapa kita perlu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita kena cinta pada Rasulullah? Jatuh wajib cinta Rasul. Wajib sayang pada Nabi. Wajib segala-galanya letakkan Rasulullah dalam diri kita. Kerana pengorbanan Rasulullah terhadap kita tiada tolak banding, tuan-tuan. Nabi Muhammad berkorban kepada kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utuskan kamu, wahai Muhammad, melainkan membawa rahmat kepada sekalian alam. Rahmatan lil alamin. Apa maksud? Saya bawa 2 maksud je. Rahmatan lil alamin. Maksud pertama, rahmat pada sekalian alam. Nabi Muhammad dengan sebab diutusnya Nabi Muhammad, dibangkitkan Nabi Muhammad, sekalian alam ada rahmat. Alam pertama, alam roh, kita mendapat rahmat daripada Allah. Alam kedua, alam dunia, kita mendapat rahmat daripada Allah. Alam ketiga ialah alam kubur, kita akan dapat rahmat daripada Allah. Yang keempat, rahmat di mana? Rahmat di hari kiamat. 4 alam ini dengan sebab Nabi diutuskan, kita dapat kasih sayang Allah. Rahmat itu maknanya kasih sayang. Rahmat itu maknanya perlindungan. Rahmat itu maknanya kecintaan. Rahmat itu kebaikan. Rahmat itu kasih sayang. Di alam rahim sudah kita dapat kasih sayang Allah. Bukankah Allah tanya pada kita di alam roh, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Semua orang menjawab, qalu bala. Semua menjawab. Daripada situ sudah dapat rahmat. Cuba tuan-tuan tengok manusia yang berada di alam roh, di alam rahim. Siapa yang jaga anak di dalam rahim?
Siapa yang menjadikan anak tadi hidup di alam rahim, tempat yang penuh dengan air, tempat yang penuh dengan kegelapan, yang sempit, tetapi disitulah membesarnya daripada segumpal air, akhirnya menjadi manusia yang wujud. Siapa yang bagi proses itu dengan begitu penuh kasih sayang? Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Masya-Allah tuan-tuan. Bukan main-main Nabi Muhammad tuan-tuan. Sebab tu kita sambut Nabi Muhammad ni tuan-tuan. Maulidur Rasul ni menunjukkan rasa cinta. Dengan adanya Nabi Muhammad dilahirkan, dia bawa rahmat kepada kita. Allah sayang pada kita dengan sebab Allah sayang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takkan kita nak buat maulud tak boleh? Takkan kita nak baca selawat berqasidah untuk Nabi kita tak boleh? Ini cinta. Sekarang kita duduk dalam dunia, nama dia alam dunia. Tuan-tuan, rahmat kepada kita. Rahmat kepada kita tuan-tuan. InsyaAllah kita tidak akan banjir seperti mana banjirnya Nabi Nuh alaihissalam. Kita tidak akan ditimpa gempa bumi yang begitu dahsyat seperti mana umat Nabi Lut alaihissalam. Kita tidak akan ditukar menjadi babi dan kera sebagaimana umat Nabi Musa ditukar menjadi babi dan kera bila lawan perintah Allah. Umat Nabi Musa kalau tak semayang, tu juga jadi babi. Umat Nabi Musa bila langgar perintah Allah, tu juga jadi kera yang hina. Kunu qiradatan khasiin. Umat Nabi Musa kalau nak bertaubat, bunuh diri sendiri, baru Allah terima taubat. Tetapi kita umat Nabi Muhammad, bertaubatlah, Allah terima taubat kita. Tak payah bunuh diri, tak payah potong tangan, tak payah buat apa benda pun. Umat Nabi Musa dulu kalau dia mencuri duit masjid, dia taubat, syarat dia sendiri kena kerak tangan dia. Tapi umat Nabi Muhammad minta ampun, pulangkan balik duit pada masjid, selesai masalah. Subhanallah, istimewanya jadi umat Nabi tuan-tuan. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa nak semayang ada tempat nak semayang. Tapi umat Nabi Muhammad semayanglah di mana-mana pun, melainkan tempat yang tidak ada, yang ada najis saja yang tak boleh. Tuan-tuan nak semayang tepi masjid, dalam masjid, atas pokok, bawah pokok, semayanglah. Jangan semayang di tempat yang sibuk macam lebuh raya tu sudah tuan-tuan. Mati, masuk paper nanti kita kan. Sembahyanglah di mana-mana pun, semua boleh sembahyang. Bumi ni Allah jadikan kepada umat Nabi Muhammad bersih, tahuran, bersih. Rahmat di dunia, rahmat di alam barzakh tuan-tuan. Kubur mencintai kita, kubur merindui kita. Rahmat di hari kiamat, akan ada air yang kita boleh minum daripada telaga Rasulullah. Siapa-siapa yang minum air telaga Nabi tidak akan dahaga sampai bila-bila. Malah Nabi lah tukang bubuh airnya kepada kita. Kita beratur untuk meminumnya tuan-tuan. Rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad tunggu di hadapan pintu syurga. Rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad duduk di titian sirat. Nabi Muhammad sebut kepada orang yang melalui titian sirat, salim, salim, salim. Selamatlah kamu, selamatlah kamu, selamatlah kamu. Tidak ada manusia yang tunggu macam Rasulullah tuan-tuan. Hatta bapa kita, mak kita, suami kita, anak kita, tok guru kita, ustaz kita, tak ada siapa tunggu. Yang tunggunya cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kita bila ditimbang, akhirnya berat dan baik dan jahat sama banyak, sama berat. Dengan siapa nak minta tolong? Dengan suami, abang tolonglah bagi sikit pahala abang. Nak minta tolong dengan isteri, mah minta tolong mah. Masa itu masing-masing kedekut pahala dia, tak nak bagi. Mak tolong mak, sikit je lagi bagi berat belah kanan mak. Mak tak nak tolong, bapak tak nak tolong, kekasih tak nak tolong, siapa pun tak mau tolong, pemimpin pun tak mau tolong. Yang akan tolongnya ialah Rasulullah. Rasulullah ambil serban dia, Rasulullah letak di sebelah kanan, berat sebelah kanan. Allah kata syurga. Malaikat mengadu pada Allah, wahai Tuhan, Muhammad tolong umatnya dengan serban, wahai Tuhan.
Kata Allah, biarkan. Bukankah itu umat Muhammad? Masya Allah tuan-tuan. Sebab tu kena cinta, rahmatan lil alamin. Habis tu ustaz, saya kena pakai serban mulai hari ni ustaz. Silakan. Serban beli ke Mekah, pergi umrah, beli serban. Balik pakai tidak juga. Saya dah pakai ustaz, seminggu saya pakai. Tapi orang ketawakan saya. Dia kata macam saya keluar pada ward hospital ustaz. Tak cantik serban saya. Belajar cinta pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Itu yang pertama, maksud rahmatan lil alamin. Yang kedua, kelahiran Nabi Muhammad itu, diutuskan Nabi Muhammad itu membawa rahmat kepada sekalian alam. itu apa? Seluruh dunia. Di langit dapat rahmat, di bumi dapat rahmat, binatang-binatang dapat rahmat, manusia dapat rahmat, tumbuh-tumbuhan dapat rahmat, malaikat-malaikat dapat rahmat. Ini maksud rahmat yang kedua tuan-tuan. Bidadari seronok dengan kelahiran Rasulullah dan utusan Rasulullah. Malaikat bergembira dengan diutusnya Rasulullah. Haiwan-haiwan bergembira, manusia bergembira. Makhluk-makhluk pokok sekalipun bergembira tuan-tuan. Kerana apa? Kerana bila Nabi Muhammad dilahirkan, bila Nabi Muhammad diutuskan, binatang-binatang akan berbahagia. Tidak ada lagi penganiayaan terhadap binatang. Kerana Rasulullah membawa hukum yang sangat adil. Cara nak makan binatang, cara nak bunuh binatang, cara nak bela binatang. Kerana sebelum ini binatang-binatang hidup dalam keadaan tidak ada nilai, tidak dihormati, tidak dikasihi. Bila Nabi Muhammad diutuskan, binatang-binatang hidup dengan aman tuan-tuan. Rahmat lil alamin. Cuba tuan-tuan tengok Islam mengajar kita. Sampai Nabi kata, kalau kamu tengok anjing, kamu sedang makan dan anjing tengok kamu makan, berilah anjing itu makan. Mana nak cari tuan-tuan ajaran macam ini? Anjing. Nabi kata, kalaulah anjing itu bukan makhluk Allah, lama dah kusuruh bunuh semua anjing. Tetapi anjing itu adalah makhluk Allah, biarkan mereka. Masya Allah tuan-tuan. Anjing pun rasa selamat dengan utusan yang diutuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi unta. Unta satu hari berlari mendapatkan Rasulullah sambil dikejar oleh tuan unta. Unta tadi merebahkan kaki dia, tunduk di hadapan Nabi. Nabi hangguk, unta hangguk, Nabi hangguk, unta hangguk. Tiba-tiba tuan unta datang. Rasulullah tanya kepada tuan tadi, kamu nak buat apa pada unta ini? Ini unta saya Rasulullah. Ini unta saya ya Rasulullah. Saya nak sembelih. Dia lari. Unta ini mengadu kepada aku. Kamu dah kerah tenaga dia. Kamu dah perah tenaga dia. Bila dia dah tua, dia dah tak mampu kamu nak sembelih dia. Kenapa kamu tidak berkasih sayang pada dia? Bukankah dia dah banyak berjasa kepada kamu? Biarkan dia. Aku minta izin daripada kamu, biarlah aku bela unta ini. Maka laki-laki tadi pun memberikan izin pada Rasulullah. Sampailah unta tadi mati tuan-tuan dalam keadaan tua. Unta pun rasa selamat bila berada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bila Nabi Muhammad diutus menjadi rasul, perempuan-perempuan menjadi rahmat, mendapat rahmat. Sebelum ini perempuan dibunuh. Sebelum ini perempuan dirogol. Sebelum ini perempuan kalau mati suami, anak dia akan dapat mak dia sebagai isteri yang baru. Mak akan kahwin dengan anak sebagai suami yang baru. Ini nilai wanita di zaman itu. Suami mati, tinggal anak sulung. Dia kahwin dengan anak sulung. Dia boleh jadi isteri anak sulung laki-laki dia. Sebab orang perempuan di zaman dulu ialah barang dagangan. Suami mati, anak ambil mak, kahwin dengan mak. Itulah yang melahirkan anak, dan itulah yang jadi suaminya pula. Orang dulu-dulu bila tengok perempuan dilahirkan, dia benci di kampus hidup-hidup. Perempuan zaman sebelum Nabi datang, kalau mereka kematian suami, setahun tidak boleh mandi, setahun tidak boleh bertukar pakaian,
Setahun tidak boleh membuang kuku. Setahun tidak boleh gunting rambut. Setahun tidak boleh bercampur dengan keluarga. Setahun kena duduk dalam bilik yang gelap dan kecil. Setahun tidak boleh makan makanan yang lazat. Dan selepas setahun barulah boleh keluar. Dan sebelum keluar hendaklah diambil tai unta dan dilumurkan seluruh badan dan dicampak baki tai unta itu sebagaimana menandakan sial telah berakhir. Ini zaman dulu, tuan-tuan. Zaman dulu tidak ada kahwin macam kita. Siapa-siapa yang nak satu perempuan, 10 orang akan tes perempuan tersebut. Sehinggalah perempuan tadi mengandung. Bila dah melahirkan anak, baru ditengok anaknya muka serupa siapa. Muka serupa siapa. Maka anak yang serupa laki-laki itu, itulah suaminya. 10 orang tes dulu. 10 orang merasa perempuan ini dulu. Sampai mengandung beranak, baru tahu siapa suaminya. Tetapi bila Islam datang, Rasulullah datang, dia jadi rahmat pada orang perempuan. Orang perempuan diangkat menjadi tapak kaki syurga di bawah kakinya. Syurga di bawah kakinya. Orang perempuan diangkat, tidak boleh siapa memegangnya melainkan selepas jadi isteri. Orang perempuan mendapat harta pusaka. Orang perempuan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Rahmat pada orang perempuan. Sebab itu orang perempuanlah yang paling gembira dengan sambutan Maulidur Rasul. Sepatutnya. Sebab Rasulullah adalah pembela wanita. Rasulullah adalah orang yang membela wanita. Rasulullah diutuskan. Dia membawa rahmat kepada orang miskin. Membawa rahmat kepada orang fakir. Nabi Muhammad tidur dengan orang miskin. Nabi Muhammad makan dengan orang miskin. Nabi Muhammad hidup dengan orang miskin. Sehinggalah orang miskin rasa bangga. Orang miskin rasa seronok. Zakat dapat, sedekah dapat, kehidupan dapat. Sedangkan pada masa itu orang miskin tidak ada nilaian dalam masyarakat. Tuan-tuan, Nabi Muhammad datang membawa rahmat kepada orang kaya. Bila datangkan hukum-hukum yang berkaitan dengan orang kaya. Orang kaya lah yang paling senang masuk syurga. Orang kaya yang paling senang dapat pahala. Orang kaya lah yang paling senang membeli syurga dengan harta benda mereka. Orang kaya lah yang dibersihkan harta mereka dengan zakat. Orang kaya lah yang diberikan rahmat kepada mereka selepas membayar zakat. Siapa yang bawa ini? Yang bawa ini ialah rahmatan lil alamin. Tuan-tuan, Rasulullah rahmatan lil alamin. Tumbuh-tumbuhan rasa bangga dengan kelahiran Rasulullah. Bila Rasulullah lalu di pokok, Rasulullah pijak pasir. Setiap pasir itu bertasbih kepada Allah. Malaikat di langit, bila Nabi tengok di langit, Nabi tengok langit melendut. Kerana beratnya malaikat yang beristighfar, yang bertasbih kepada Allah. Tuan-tuan bayangkan bagaimana Rasulullah dengar pokok berzikir, pasir berzikir, malaikat berzikir. Ini dipanggil sebagai rahmatan lil alamin. Ini dia, tuan-tuan, sebab yang kita kena sambut. Sebab kenapa kita kena cinta Rasul. Yang kedua, kenapa kena cinta Rasul? Kerana Rasulullah terlalu banyak pengorbanan untuk kita. Rasulullah terlalu banyak pengorbanan untuk kita. Rasulullah, dalam mengenalmu kami susuri lembaran sirahmu. Pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita. Cekalnya hatimu menempuh ranjaunya, tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh godaan. Tuan-tuan, hayati lagu ni. Bagaimana nak lawan, nak layan, nak banding jiwa Rasulullah yang terlalu banyak berkorban untuk kita. Rasulullah, tuan-tuan, berdoa siang malam untuk umat dia. Rasulullah berdoa siang malam untuk kita. Di mana kita
di mana Rasulullah di hati kita. Rasulullah ingat tuan-tuan, apa yang Nabi Muhammad buat semuanya untuk kebaikan kita. Bayangkan tuan-tuan, Rasulullah dah boleh masuk syurga. Muhammad, kamu orang yang paling awal masuk syurga. Rasulullah minta tangguh, saya nak bersama dengan umat-umat saya masuk syurga. Dia tunggu kita di hadapan pintu syurga, tuan-tuan. Tuan-tuan baru dapat masuk dalam masjid, duduk pula dengan kipas. Bangga dengan kipas ni, Cik Farid tak bangun tak? Bau kipas angin, tuan-tuan. Ada orang yang bersandar dekat tiang, tak tinggal dah tiang. Baru dapat tiang masjid. Apa ada pada tiang, apa ada pada kipas angin. Tetapi manusia kalau dapat kipas, dapat tiang, dapat nikmat, dia tak ingat dah yang di belakang. Rasulullah boleh masuk syurga. Apa ada dalam syurga? Benda yang tidak pernah terfikir oleh akal, benda yang tidak pernah nampak oleh mata, benda yang tidak pernah dengar oleh telinga. Nikmat itu berada dalam syurga. Tiba-tiba Nabi minta tangguh sekejap sebab nak tunggu kita di hadapan pintu syurga. Masya Allah, tuan-tuan, sayangnya Rasulullah pada kita. Tuan-tuan, gigi Nabi patah, tuan-tuan. Gigi Nabi patah, kaki Nabi berdarah. Saya nak cakap Islam pada kita. Bila Nabi kakinya berdarah, tuan-tuan, turun darah dia masuk dalam kasut yang dia pakai, sehinggalah bila Nabi lari, bunyi darah tadi, bunyi keplak ceplak ceplak darah, tuan-tuan. Air darahnya bertakung dalam kasut Nabi. Untuk apa Nabi buat macam itu? Untuk menyampaikan Islam. Kenapa Nabi dibuat begitu? Kerana menyampaikan Islam. Siapa yang halau Nabi? Siapa yang nak bunuh Nabi? Orang yang Nabi dakwah. Orang-orang suruh budak-budak muda, budak-budak kecil, pukul Muhammad, baling Muhammad. Sampai Rasulullah berundur, tuan-tuan. Rasulullah duduk berundur, keletihan, sakit, menyandar di pokok. Datang malaikat, wahai Muhammad, aku malaikat, Allah utuskan aku untuk tanya pada kamu, apa yang kamu nak buat kepada penduduk-penduduk Taif. Cakap Muhammad, kamu nak aku hempak mereka? Kamu nak aku hantarkan mereka gempur bumi, puting beliung, hancurkan mereka? Cakap Muhammad. Aku tidak mau buat apa-apa, wahai malaikat. Bukankah mereka merosakkan kamu? Bukankah mereka menghalau kamu, memukul kamu? Ya. Aku cuma nak minta mereka diberi hidayah oleh Allah. Kalaulah mereka dihancurkan sekarang, tidak ada siapa lagi yang beriman di Taif. Sekarang yang menolaknya ialah bapa mereka. Mungkin satu hari anak-anak mereka akan beriman pada Allah. Kalau anak mereka menolak aku, menolak Allah, mungkin satu hari cucu-cucu mereka akan beriman pada Allah. Aku nak berdoa, ya Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku, mereka adalah orang yang tidak mengetahui. Sanggup, tuan-tuan? Mana ada Nabi Muhammad minta kehancuran kepada sesama umat dia, tuan-tuan? Tak ada, tuan-tuan. Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayang, itu rahmat. Nabi Muhammad hidup dengan kasih sayang, tuan-tuan. Satu hari Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Bila dia jadi khalifah, dia datang ke rumah isteri Nabi, merangkap anak andanya, Siti Aisyah. Dia nak tiru apa yang Nabi buat. Dia jadi khalifah, dia jadi sahabat, dia nak tiru apa yang Nabi buat. Wahai anakku Aisyah, boleh tak khabarkan kepada bapa apa yang Rasulullah buat? Kata Aisyah, wahai ayahanda, Rasulullah setiap hari dia pergi makan, dia pergi bagi makan kepada Yahudi tu yang buta. Setiap hari, wahai ayahanda. Ayahanda pergilah bagi makan dekat Yahudi tua yang buta ni. Tuan-tuan, Abu Bakar masuk ke rumah Yahudi tadi. Perempuan tua tadi berleter kepada Nabi Muhammad. Bayangkan. Tak tahulah Muhammad tu lah bawa sesat pada orang gitu. Orang tua
Datang ke Madinah ni buat uhara je. Tak padan dengan tua. Abu Bakar diam, tak kata apa. Duk bakar roti. Sambil perempuan tadi beletek. Maki Nabi Muhammad.